Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya adalah Ustazah Hajar dari kelas mengaji Pusat Pengajian Al-Quran Al-Baghdadi Seksyen 14 Petaling Jaya. Jadi saya ucapkan selamat datang ke program Adventures of Al-Quran yang kami anjurkan. Okay, jadi program ini, apa yang ada dalam program ini, kita akan menyampaikan ringkasan setiap juzuk yang ada di dalam Al-Quran. Jadi untuk hari ini saya ditugaskan untuk menyampaikan ringkasan juzuk 4. Di dalam juzuk 4 dia merangkumi dua surah iaitu surah Ali Imran dan juga surah An-Nisa. Jadi untuk surah Ali Imran telah diterangkan oleh sahabat saya dalam video yang sebelum ini. Jadi untuk hari ini saya akan merangkumi surah An-Nisa. Okey, untuk juz 4 iaitu daripada ayat pertama hingga 23. Dan surah An-Nisa ni adalah surah yang keempat di dalam Al-Quran. Dia adalah salah satu daripada surah Madaniyah, di mana surah ini diturunkan di Madinah. Dan surah ini mempunyai 176 ayat. Okey, saya beritahu tadi yang ayat yang juz 4 ni merangkumi daripada 1 hingga ayat ke-23. Manakala selebihnya iaitu ayat 24 hingga ke 176 adalah pada juz yang kelima. Jadi untuk juz 4 ni, ayat pertama hingga 23 surah An-Nisa. An-Nisa, apakah makna An-Nisa? An-Nisa adalah perihal perempuan, itu maknanya. Terdapat banyak hukum mengenai, saya ulang. Makna An-Nisa adalah perihal perempuan. Satu-satunya surah di dalam Al-Quran menerangkan tentang wanita ataupun perempuan. Jadi dalam surah ni terdapat banyak hukum mengenai kaum perempuan disebut di dalamnya. Macam-macam hukum. Jadi nanti kita akan tengok macam mana ya. Okey, dan surah ini dimulakan dengan kisah Nabi Adam dan Hawa. Jadi hukum yang pertama yang terdapat pada surah ini adalah berkaitan dengan perkahwinan. Jadi dalam perkahwinan ada isteri dan suami. Okay. Dan dia dimulakan pada ayat yang ketiga. Ayat ketiga menerangkan bahawa sang suami boleh beristeri lebih daripada satu. Akan tetapi sang suami mestilah bersikap adil. Jadi jika dirinya rasa tidak boleh berlaku adil kepada isteri-isterinya, maka kahwinilah hanya seorang sahaja. Jadi dalam Al-Quran diperingatkan begitu. Keadilan itu sangat penting dalam kehidupan. Dan juga perkahwinan di dalam Islam tidak sama seperti perkahwinan pada agama lain. Dalam Al-Quran diterangkan, kita nak berkahwin, apa yang perlu ada? Iaitu kena ada pemberian yang wajib, iaitu mas kahwin. Mas kahwin tu diwajibkan apabila hendak berkahwin. Terpulang pada individu. Senaskah Al-Quran juga boleh dikira sebagai mas kahwin. Dan selain daripada mas kahwin, disertakan juga perjanjian yang kuat, iaitu akad nikah. Setiap perkahwinan tu dia ada mas kahwin, dia ada akad nikahnya. Itu adalah perjanjian yang kuat. Tanpanya perkahwinan boleh jadi tidak sah. Selain daripada itu, dalam hukum perkahwinan juga, manusia diperintahkan, sang suami diperintahkan memberi belanja dan makan serta berkatalah baik dengan isteri. Itu cara melayani isteri. Maknanya berkata baik, tidak boleh berkata kasar. Kemudian disebutkan lagi, jika timbul perasaan benci, janganlah terburu-buru sang suami menceraikan sang isterinya. Bawa bersabar dan bertenang. Bawa berbincang, kalau boleh berbincang. Selain daripada itu, di dalam surah An-Nisa juga, kalau lihat pada ayat 22 dan 23, diterangkan juga ciri-ciri perempuan yang haram dikahwini. Saya ulang, di dalam surah An-Nisa juga diterangkan ciri-ciri perempuan yang haram dikahwini. Maknanya seorang lelaki, dia ada perempuan-perempuan yang tidak boleh dia kahwini. Sebagai contoh, ibu.
ataupun saudara perempuan, yakni adik-beradik perempuannya dan sebagainya. Okay. Selain daripada hukum dalam perkahwinan, juga dalam An-Nisa diceritakan tentang peringatan iaitu perihal harta anak yatim. Jadi indahnya Islam dalam kehidupan kita seharian dibantu dengan peringatan, maknanya dia ada guideline dia, apa yang perlu kita ikut. Jadi perihal harta anak yatim ni, apa yang diterangkan pada permulaan surah An-Nisa, diperingatkan kepada setiap manusia memakan harta anak yatim itu adalah salah. Adalah satu kesalahan. Dan harta anak yatim ni, anak yatim ni dia tak ada ibu bapa. Semasa kecil, penjaganya perlu menjaga harta tersebut. Itu bersifat amanah. Apabila anak yatim tersebut meningkat dewasa dan besar, di mana dia sudah pandai dan berkebolehan menjaga hartanya sendiri, maka penjaga haruslah menyerahkan harta anak yatim tersebut. Dan serahkan, dia tak boleh serahkan begitu sahaja. Dalam Islam telah digariskan bahawa serahan harta anak yatim itu mestilah bersaksi. Mana ada orang lain menjadi saksi akan perkara tersebut. Okey, ini supaya kita dapat kukuhkan lagi bahawa harta anak yatim itu telah dibagi. Bukan main-main bagi je, nanti takut kemudian hari mengungkit. Okey, jadi dan juga pada ayat yang ke-10. Okey, saya bacakan ayat yang ke-10, bunyinya Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Okey, apa maknanya? Okey, makna pada ayat yang ke-10 adalah ini berkenaan dengan hukum memakan harta anak yatim. Okey, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, okey, jadi boleh dikategorikan sebagai orang yang zalim kalau kita memakan harta anak yatim ni. Okey, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka dan mereka pula akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Okey, digambarkan bagaimana balasan mereka yang memakan harta anak yatim. Okay, selain pembahagian harta anak yatim, diterangkan juga dalam juz 4 ini perihal pembagian harta pusaka. Pembagian harta pusaka melibatkan hukum faraid di sini, di mana mungkin ada yang sedia maklum hukum faraid iaitu lelaki 2 bahagian dan perempuan 1 bahagian. Dan dalam ayat dalam ayat yang ke-11 dan 12 diperincikan lagi. Selain yang saya sebutkan tadi iaitu lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian, dia ada lagi bahagian-bahagian lain. Waris-waris yang lain. Bagaimana kita nak membagikan harta supaya harta ini dibahagi secara adil. Okey. Janganlah kita petikaikan syariat ini kerana ini telah disyariatkan oleh Allah dan Allah Maha mengetahui apa yang kita tidak ketahui. Dan diterangkan juga balasan bagi mereka yang mengikuti perintah Allah iaitu membagikan harta secara faraid, dibalas dengan syurga yang kekal. Ini adalah satu kejayaan kalau kita dapat masuk syurga. Sebab syurga tu indah. Digambarkan juga pada dalam surah An-Nisa ni, syurga itu digambarkan ada sungai-sungai yang mengalir. Bagaimana pula dengan mereka yang ingkar? Jika mereka ingkar, maknanya mempertikaikan hukum faraid tersebut, balasannya adalah neraka. Bagaimana dengan neraka?
neraka dijadikan sebagai sebuah tempat yang hina untuk kita pergi ataupun kembali. Selain daripada itu, sebelum berakhirnya juz 4, disebut juga tentang perbuatan zina. Untuk mengesahkan sesuatu zina tu bukanlah perlu disahkan secara sewenang-wenangnya. Tak boleh kita senang-senang je nak jatuh hukum. Dalam Islam telah diberi tahu apa yang perlu kita ikut. Kita perlu ada 4 lelaki. Kita kena ada keterangan saksi 4 orang lelaki. Barulah boleh kita katakan itu adalah perbuatan zina. Sebab hukum bagi perbuatan zina diterangkan kemudian di dalam Al-Quran. Hukum dia, kalau lihat hukum dia memang kita rasa macam agak menakutkan. Tapi itu hukum telah yang disyariatkan oleh Allah. Jadi perlulah kita datangkan keterangan saksi 4 orang lelaki bagi mengesahkan jika seseorang itu berlaku zina. Dan andai kata mereka yang berbuat zina ini bertaubat dan memperbaiki diri. Ingat, Allah itu maha menerima taubat. Allah itu sentiasa menerima taubat. Kerana Allah itu maha luas rahmatnya. Tapi apabila kita bertaubat, kita kena ingat jangan lagi kita ulang apa dosa yang kita telah buat. Dosa-dosa lalu yang kita pernah buat, jangan kita ulangi lagi. Itu maknanya taubat. Dan juga kita perbaiki diri. Mungkin meningkatkan ibadah kita. Mungkin sebelum ni puasa dalam bulan Ramadan mungkin ada lopong-lopong. Mungkin bila kita dah bertaubat ni, kita puasa insyaAllah penuh. Itu dia, perbaiki diri. Contoh kita tingkatkan lagi kualiti ibadah kita. Itu dia mereka yang bertaubat. Taubat dan juga perbaiki diri. Ingat, Allah itu maha menerima taubat dan rahmatnya amat luas. Jadi untuk hari ini sampai situ saja. Dan terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi insya-Allah dalam juz yang seterusnya, ringkasan juz yang seterusnya. Assalamualaikum.